السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi melihat ayat ke-80, 81 dan 82 dari surah Yusuf. Sila rujuk pada muka surat 609, jadi yang keempat, tafsir Ibn Kathir. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Falamma istay'asu minhu khalasu najiyya. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum kad akhadha 'alaykum mawthiqan min Allah wa min qablu ma farradtum fi Yusuf. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. Maka tak kala mereka putus asa terhadap keputusan Yusuf, mereka menyendiri, berunding dengan bisik-bisik. Berkatalah yang tertua di kalangan mereka, tidakkah kamu mengetahui bahawa sungguhnya ayahmu telah mengambil janji darimu dengan nama Allah, dan sebab itu kamu telah mensia-siakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negara Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali atau Allah membuat keputusan terhadapku, dan Allah adalah hakim yang sebaik-baiknya. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sesekali kami tidak dapat menjaga mengetahui perkara yang gaib. Dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ, dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan sungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Jadi telah saya kisahkan bagaimana dalam kitab Syifa fi Huquqil Mustafa oleh Qadhi Iyad menceritakan bahawa ayat ini sebagai pembuktian bahawa ia merupakan kalam Allah SWT. Kerana dalam ayat sedemikian boleh membuat satu rumusan terhadap peristiwa yang telah pun berlaku sebelum itu. Dan dalam tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib Al-Imam Fakhruddin Razi mengatakan bahawa ini merujuk kepada annahum i'tazalu wa anfaradu khalisina la yukhalituhum siwahum wa tafaradu an sa'irin nas yatanajawna yatashawaruna fima waqa'u fihi. Semua dalam keadaan kebingungan, iaitu wala syakka anna hadzal mawdi' fikra wa khirah wa dhalika yujibu tafawud wa tashawur talaban lil aslah al-aswab. Nampaknya sekarang tak ada siapa boleh membantu mereka melainkan Allah SWT. Maka duduklah mereka termanggu-manggu berfikir apakah tindakan yang patut mereka lakukan. Maka ini ayat merujuk kepada mereka bersendirian dalam keadaan kelang kabut seperti itu. Apa keputusan yang patut buat, apa tindakan berikutnya, apa way out dalam mereka mengalami situasi yang demikian, tekanan yang dialami. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum kad akhadha 'alaykum mawthiqan min Allah wa min qablu ma farradtum fi Yusuf. Maka dalam keadaan itu yang paling tua pun mulalah memberikan pandangan. Ada sama ada mengatakan ni kabiruhum fil aqli wa kabiruhum fil ra'i ataupun kabiruhum fis sinni. Ini merujuk kepada tiga orang dalam tafsir Hadai Qurawi wa Raihan, dibawa pendapat daripada Ruhul Bayan bahawa maksud kabiruhum di sini yang paling besar. Paling besar ni bukan besar pada tubuh saja, mungkin besar dari sudut akal, mungkin yang paling bijak, mungkin yang paling tua, mungkin yang paling dihormati di kalangan mereka. Maklumlah kadang-kadang dalam struktur adik-beradik itu bukan yang tua yang paling dihormati, mungkin yang paling kecil, mungkin yang sederhana, mungkin yang kerana pendidikan, latar belakang, pelajaran, keberaniannya untuk berikan pandangan. Maka itu semua ada pengaruh lah, sama ada merujuk kepada Yahuda ataupun Rovil ataupun merujuk kepada Syam'un. Tiga orang ni yang daripada dulu berperanan untuk mengurangkan hukuman terhadap Yusuf AS ketika yang lain bertindak nak membunuhnya. Ini yang mencadangkan supaya dicampakkan ke dalam pergi. Maka dia juga yang beri pandangan sekarang. Kata Dr. Ahmad Naufal, kita baca surah Yusuf ni, kita lihat tabakat dari sudut tauzi', dari sudut distribution, cara bertindak, berfikir yang mempengaruhi masyarakat Zionis antarabangsa. Senang kata, ini abang-abang yang bertindak jahat dan zalim kepada ayah, kepada Yusuf, begitu juga kepada Binyamin. Mereka ini merupakan tabakat Zionis yang ada ini, puak-puak Zionis dari keturunan Bani Israel yang wujud pada hari ini, yang merangi Palestin, menganggap bangsa-bangsa lain itu merupakan anjing dan juga khinzir yang patut ditiadakan dan menghukum. Sebenarnya nakal mereka adalah untuk menghapuskan umat Islam terlebih dahulu. Nanti kelak baru
barulah mereka akan menghapuskan masyarakat Kristian sebagai contohnya. Di saat seperti ini barulah mereka tahu tindakan pemimpin macam Hitler itu betul berupanya. Jadi dari sudut tengok kecenderungan yang ada, muyul yang ada di kalangan anak-anak Nabi Yaakob ini 10 orang merupakan penjenayah. Ini berfikir cara Zionis yang ada pada ini dalam karangan Dr. Ahmad Naufal Hafizahullah, seorang ulama pakar tafsir dari Jordan pada ini. Dan ada pula yang merupakan golongan yang lemah dan tertindas sentiasa. Itu mungkin merupakan Binyamin ataupun Bunyamin. Manakala seorang lagi dan juga persennya pun sedikit, iaitu yang berpelajaran di kalangan mereka, iaitu seperti Nabi Yusuf AS yang punya kecenderungan terhadap Islam. Maka tak boleh kita menafikan di kalangan Bani Israel yang ada di dunia pada ini, 4 kumpulan ini yang membentuk peratusan seperti yang telah digambarkan tadi. Yang paling ramai dikenal Zionis kerana itu 10, mewakili 10 dari 12. Kemudian yang kerap ditindas dan walaupun kekal dan cekal itu merupakan Binyamin 1/12, dan mereka yang akan ikut kebenaran di kalangan Yahudi hanya 1%, 1/12 saja, iaitu seperti Nabi Yusuf AS. Maka dia betul kata-kata ni sebab kita melihat apa yang berlaku. Jadi dalam keterdesakan yang berlaku itu, bahawa mereka tak ada pilihan melainkan kena buat sesuatu yang mana boleh meringankan rasa bersalah ni tadi, kerana telah mempunyai janji dengan si ayah untuk bawa pulang Binyamin. Mereka mesti mempertahankan Bunyamin ini walau apa jua perkara yang akan menimpa. Jadi inilah dia yang mereka lakukan, tapi tiba-tiba terpacu pula perkataan yang mereka nyatakan di sini, wa min qablu ma farradtum fi Yusuf. Maka timbul perkataan Yusuf kerana rasa bersalah terhadap hukuman yang dikenakan pada Bunyamin, menyebabkan mereka teringat Yusuf sebelum itu yang mereka sendiri lakukan kejahatan padanya. Maka falan abrahal arda hatta ya'dhana li abi aw yahkum Allah li wa huwa khairul hakimin. Maka aku tidak akan meninggalkan Mesir ini sehingga ayah membenarkan aku ataupun Allah menetapkan apa keputusan untuk aku. Maka inilah tekanan yang berlaku kepada si abang ni tadi, sama dia Yahuza ataupun Rubel ataupun Syam'un. Maka dia mengatakan dia tidak akan meninggalkan Mesir kerana janji kepada ayah ni adalah satu benda yang berat untuk dia bercakap dengan si ayah apa nak kata selepas ni. Lalu wa huwa khairul hakimin, meyakini bahawa Allah lah yang akan bertindak dengan segala kebenaran dan segala keadilan. Para pendengar dan hati dan dikasihi sekalian, jadi inilah dia yang dapat kita lihat seterusnya bila mengatakan falan abrah, oleh kerana aku tidak akan meninggalkan negara Mesir tanpa Bunyamin sampai ayah mengizinkan aku kembali atau Allah membuat keputusan lain kepadaku dengan biarkan Bunyamin bebas, kerana Allah yang maha mengetahui perkara-perkara gaib dan dialah hakim yang sebaik-baiknya. Ucapan ni adalah keputusan dirinya secara pribadi, sedangkan untuk saudara-saudara yang lain dia menganjurkan supaya mereka kembali kepada ayah. Ini yang dapat kita lihat bila mengatakan kepada adik-beradik itu, irji'u ila abikum, pulanglah kepada ayah dan katakan kepadanya hakikat yang berlaku sekarang yang telah tersebar, keputusan yang telah diambil bahawa Bunyamin telah mencuri barang milik raja. Hukuman telah dikenakan sesuai dengan syariat kita kerana kita yang mengatakan hukuman tersebut begitu patut diambil. Kami menyaksikan sendiri bahawa bekas minuman ataupun sukatan itu dikeluarkan dari karung bawaan Bunyamin. Kami tidak tahu kalau dia mencuri. Kami sekali-kali tidak mengetahui perkara gaib. Seandainya kami mengetahui bahawa dia akan mencuri, tentu kami tidak akan memberikan janji berat kepada ayah. Ucapan ini mengandungi bahawa hakikat satu masih belum diketahui kerana tidak ada mengetahui perkara-perkara gaib melainkan Allah SWT. Lalu dalam ayat ini juga kita dapat lihat, dalam bahagian ini juga kita dapat lihat, wasa'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Jadi selepas kembali itu, dan tanyalah kepada penduduk negeri yang kami berada di situ dan kafilah yang kami datang bersamanya, sungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Ini satu pendekatan yang kita pelajari dalam bahasa Arab seperti yang saya gambarkan sebelum. Kadang-kadang kita menyebut satu perkataan itu sedang yang terkandung di sebaliknya adalah makna yang lain. Contoh yang biasa kita dengar dalam bola sepak yang telah saya jelaskan sebelum ni, Jerman membantai Indonesia. Contohnya, bukan Jerman itu berarti negara Jerman, pemain bola sepak Jerman. Begitu maksudnya. Itu merupakan satu bahasa yang difahami dalam mana-mana konteks bahasa di dunia sekalipun. Jadi tanyakan perihal kecurian itu kepada penduduk yang berada di sana, kerana tidak tersembunyi kepada mereka perkara tersebut telah pun tersebar. Dan tanyakan pula kepada kafilah yang datang bersama-sama dengan kita, sungguhnya kami adalah orang yang benar dan selalu melaporkan apa yang benar-benar terjadi. Ungkapan ni bukti kesungguhan saudara-saudara Yusuf, anak-anak Nabi Yaakob ni, untuk menghilangkan tuduhan yang ditujukan mereka, kerana dari awal mereka sudah dicurigai sejak kejadian yang menimpa Yusuf dulu. Kemudian mereka meyakinkan kebenaran tersebut dengan mengatakan wa inna lasadiqun, sungguhnya kami adalah orang yang benar dan selalu melaporkan perkara yang benar-benar terjadi. Kami tidak berbohong ketika mengatakan Bunyamin mencuri. Jadi kalimah dalam ayat ini adalah ucapan saudara yang tertua tadi diajar kepada adik-adiknya untuk memberitahu si ayah dalam versi seperti itu. Kenapa dalam ayat ini kita melihat soalan yang timbul
timbul dalam benak fikiran seseorang kita, mengapa disebut was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha? Tanyalah kepada penduduk negara itu, Mesir ke ataupun negara berdekatan ke, terhadap kejadian berlaku, pasti mereka akan beri jawapan yang sama dengan kami. Ataupun qafilah yang pulang bersama-sama dengan kami, mana rombongan yang datang minta bantuan yang turut bersama dengan kami pulang, tanya kepada mereka. Jadi kenapa lima quddima soalul qarya ala soal ir? Kenapa dahulukan permintaan daripada anak-anak itu kepada ayah supaya bertanya kepada penduduk negara Mesir ataupun penduduk negara berdekatan? Ahlul qaryah ni tadi, qaryah ni maksudkan ini satu bab dari majaz yang kita pelajari sebelum ini, majaz mursal yang merujuk kepada satu ada yang dihazafkan di situ. Kenapa kena tanya negara yang jauh berbanding dengan kafilah yang pulang yang boleh terus bertanya kepada mereka? Sedangkan kafilah yang pulang itu, kumpulan manusia yang bersama dengan kami itu, lebih mudah untuk didekati. Aqrab ilahi wa ahwan. Kenapa tak mulakan dengan benda yang lebih mudah? Kenapa dimulakan benda yang lebih payah? Jawapannya, kata Ibn Arafah dalam tafsirnya, ana hadza ab'ad anit tuhmati. Ini lebih selamat daripada timbulnya tuhmah ataupun syak wasangka. Kalau tanya kepada kafilah yang bersama dengan kami, mungkin akan timbul persoalan, ini duduk dengan dia mungkin telah dipengaruhi oleh mereka atas jawapan yang diberikan. Tanya sendiri wahai ayah kepada negara ataupun orang yang terlibat dalam negara Mesir itu, ayah punya kontak perhubungan dengan mereka. Ini satu pendapat, dan dalam tafsir Al-Mawardi, Al-Imam Al-Mawardi mengemukakan maksud qaryah ni merujuk kepada yang pertama adalah seperti yang dinyatakan, iaitu dia merujuk kepada ahli qaryah. Yang kedua merujuk kepada bila menyebut tentang wal-'ir allati aqbalna fiha. Al-'ir ini yang pertama sebab merujuk kepada kafilah. Telah kita pelajari di situ juga ada hazaf yang sebenarnya merujuk kepada ashabul 'ir ataupun kafilatul 'ir. Jadi ataupun maksud dekat sini ialah kerana ayah adalah seorang nabi, maka ayah boleh wa in kanat jamadan. Seorang nabi boleh bercakap dengan benda yang bersifat jamid, benda yang bersifat seperti nabi yang telah saya jelaskan, boleh bercakap dengan haiwan, boleh bercakap dengan pokok, boleh memberi perintah kepada pokok dengan izin Allah untuk datang menyatakan perhambaannya dan juga keislamannya, keimanannya kepada Nabi SAW. Maka ini adalah hak seseorang nabi, kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang nabi untuk mempunyai kemampuan seperti itu. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita tentang apa yang berlaku dalam kehidupan anak-anak ni tadi, iaitu saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Mereka oleh kerana telah melakukan satu kejahatan sebelum itu, kejahatan yang dilakukan itu sukar untuk orang menerima kita pada masa akan datang. Bila satu kejahatan itu telah dilakukan, untuk merubah persepsi manusia dan perspektif mereka kepada kita bukan perkara yang mudah. Sedangkan ayah ni adalah seorang nabi, dan tentulah apa yang berlaku ni dalam pengetahuannya dan diberitahu oleh Allah, diwahyukan kepadanya. Tapi telah kita lihat perasaan bimbang, apa kita panggil sebagai cuak itu, sehingga Nabi Allah ini mengambil satu pendekatan, mesti ada perjanjian dengan anak-anak yang kita panggil sebagai mauthik atau mithaq sebelum itu. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan huraikan lebih lanjut tentang beberapa perkara yang berkaitan. Menarik untuk kita faham selanjutnya bila Nabi Allah ini mengatakan fasabrun jamil, maka Nabi ini menuduh anak-anak itu melakukan satu penyimpangan dan penipuan dalam kata-kata mereka. Mengapakah terjadinya demikian? InsyaAllah kita akan lihat dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.